Salam sejahtera Ibu Bapa, saya Cikgu Hajar dan saya akan menyampaikan taklimat kumpulan berdasarkan subjek untuk Primari 4. Saya pasti Ibu Bapa sudah pun menerima buku panduan yang telah dibawa pulang oleh anak-anak anda. Saya harap Ibu Bapa akan dapat merujuk pada buku panduan ini kerana di dalam buku panduan ini terkandung beberapa perkara yang akan dapat membantu anda memahami lagi apa yang akan dilalui oleh anak anda dalam bahasa Melayu pada tahun ini. Jadi di dalam buku panduan tersebut telah kami sertakan objektif pembelajaran serta jadual pengkhususan dan juga penerangan tentang komponen-komponen yang akan diuji. Di dalam buku panduan tersebut juga terdapat senarai sema untuk karangan serta lisan dan juga telah disertakan sekali beberapa kesilapan yang lazim dibuat oleh murid. Jadi saya amat berharap Ibu Bapa dapat melihat buku panduan tersebut agar anda dapat membantu anak anda ketika mereka sedang mengulang kaji untuk bahasa Melayu. Jika terdapat sebarang soalan semasa anda melihat buku panduan tersebut, anda bolehlah menanyakan soalan tersebut kepada guru bahasa Melayu anak anda. Baiklah, saya akan mulakan dengan menerangkan tentang kertas pertama iaitu karangan. Untuk karangan, markanya ialah 15 markah dan murid perlu menghasilkan sebuah karangan berdasarkan gambar bersidi yang diberikan. Mereka diberikan masa 40 minit untuk menghasilkan karangan tersebut dan murid perlu menulis karangan yang jumlah perkataannya sekurang-kurangnya 100 patah perkataan. Di dalam kelas, kami telah mengajar murid-murid untuk mengembangkan jalan cerita, maknanya mereka perlu melihat gambar dan mereka perlu kembangkan setiap gambar yang telah diberikan. Dan kami juga beritahu mereka untuk tidak berhenti hanya setelah mereka dapat 100 patah perkataan kerana kami mahu mereka memastikan mereka dapat menghasilkan sebuah karangan yang lengkap. Jadi jika Ibu Bapa mahu lihat bagaimanakah contoh karangan ataupun apakah teknik yang boleh digunakan semasa anak anda menulis karangan, anda juga boleh merujuk pada contoh yang telah disertakan dalam buku panduan. Semasa peperiksaan, anak kamu boleh menggunakan kamus yang diluluskan. Jadi kamus yang diluluskan ini jika Ibu Bapa kurang pasti kamus yang bagaimana, bolehlah merujuk pada guru bahasa Melayu anak anda kerana kalau ada kamus yang dwibahasa, maknanya ada penterjemahan dari bahasa Inggeris tukar ke bahasa Melayu, kamus itu tidak dibenarkan. Jadi kami amat galakkan jika Ibu Bapa mahu membelikan kamus atau mahu menggunakan kamus di rumah dan mahu mereka gunakan semasa peperiksaan, perlu pastikan kamus itu hanya kamus yang diluluskan. Seterusnya, saya akan menyentuh tentang komponen-komponen yang terdapat dalam kertas 2 iaitu kertas bahasa. Bagi komponen yang pertama, ini adalah komponen imbuhan. Untuk komponen imbuhan, murid akan diberikan sebuah petikan dalam bentuk cerita dan murid perlu memilih jawapan berimbuhan yang paling sesuai mengikut konteks ayat tersebut. Jadi di dalam kelas anak anda telah diajar untuk membaca seluruh petikan itu dahulu, memahami jalan cerita dan kemudian baru cuba untuk memasukkan jawapan mana yang paling sesuai dalam konteks ayat itu. Jadi semasa anak anda membuat latihan mungkin di rumah dan mereka sedang mengulang kaji, mungkin anda dapat ingatkan mereka semasa membuat imbuhan ini, baca seluruh ceritanya dahulu, fahami ceritanya, baru pilih jawapan yang paling sesuai. Seterusnya, ini merupakan contoh petikan untuk kefahaman 1 dalam kertas bahasa mereka. Jadi dalam kertas bahasa mereka terdapat 2 petikan kefahaman. Ini yang pertama, untuk kefahaman pertama ini, ia disusuli dengan beberapa soalan MCQ, berbentuk MCQ dan juga satu soalan yang berbentuk bebas. Jadi untuk menjawab soalan kefahaman, pertama sekali mereka perlu membaca seluruh petikan dan memahami petikan tersebut. Kemudian barulah mereka membaca soalan dan melihat apakah idea utama ataupun apakah fokus soalan tersebut agar mereka dapat mencari jawapan yang paling sesuai. Jadi setelah murid membaca dan memahami petikan kefahaman, mereka perlu menjawab soalan kefahaman.
seperti yang saya katakan tadi, untuk kefahaman 1 akan terdapat beberapa soalan yang berbentuk MCQ, dan kemudian akan juga ada satu soalan yang kalau kita lihat di sini seperti contoh yang soalan kedua ini, di mana murid perlu membayangkan dia menjadi seperti Sarah dan menjawab pesanan ringkas. Ia boleh pesanan ringkas, ia boleh message, okey, yang tapi jawapannya semua ada di dalam petikan yang telah dibaca tadi. Jadi ini semua telah diajar dan didedahkan kepada murid-murid di dalam kelas agar mereka dapat memilih informasi yang paling sesuai untuk dimasukkan ke dalam jawapan. Contoh lanjut yang lebih lengkap ada di dalam buku panduan yang telah diberikan. Seterusnya merupakan komponen peribahasa. Anak anda akan diberikan senarai peribahasa daripada guru bahasa Melayu mereka di sekolah. Jadi dari senarai ini akan terdapat peribahasa-peribahasa yang perlu mereka pelajari. Jadi di sini saya harapkan semasa mereka sedang mengulang kaji untuk kertas bahasa, gunakan senarai yang diberikan oleh sekolah saja. Jangan ambil senarai dari luar kerana kami bimbang ada peribahasa yang dari senarai dari sumber luar mungkin tidak akan diuji di dalam peperiksaan sekolah. Memang mereka boleh gunakan untuk karangan tetapi ia tidak akan diuji dalam peperiksaan sekolah. Jadi saya harap ibu bapa kalau lihat senarai peribahasa yang telah dibawa pulang oleh anak anda, gunakan senarai tersebut untuk mereka ulang kaji bagi komponen peribahasa dalam kertas bahasa mereka. Okay, jadi untuk komponen peribahasa ni sama ada mereka perlu tahu maknanya ataupun kalau kita berikan makna, mereka perlu berikan peribahasa yang sesuai. Semasa kelas, guru-guru juga akan menjalankan kuis peribahasa untuk membantu anak anda belajar dan ulang kaji peribahasa mereka secara konsisten. Jadi mungkin anda boleh ingatkan dia untuk terus belajar peribahasa supaya ia bukan menjadi sesuatu yang hanya tunggu saat-saat terakhir baru mereka cuba hendak menghafal peribahasa tersebut. Di komponen melengkapkan teks, mereka akan diberikan sebuah petikan. Jadi dan akan ada juga jawapan-jawapan pilihan di atas. Mereka perlu membaca seluruh teks ini kerana ia seperti sebuah cerita dan kemudian memilih jawapan yang paling sesuai untuk dimasukkan ke dalam jawapan. Jadi kami selalu beritahu murid buat beberapa bacaan. Mana kali pertama mereka hendak membuat komponen ini, baca seluruh ceritanya dahulu. Setelah mereka baca, kemudian mereka lihat pendaya-pendaya yang diberikan di atas dan cuba memilih pendaya yang sesuai. Setelah mereka masukkan pendaya mereka, baca semula sekali lagi seluruh cerita itu untuk melihat jika jawapan mereka betul dan mereka telah buat pilihan yang tepat. Ini merupakan contoh petikan kefahaman 2 dalam kertas bahasa mereka. Untuk petikan kefahaman ini, ia merupakan sebuah petikan cerita dan murid perlu membaca dan memahami isi utama dalam petikan kefahaman ini. Setelah mereka membaca dan memahami isi utama dalam petikan ini, mereka pergi ke bahagian soalan pula dan kemudian cuba untuk memahami soalan dan menjawab soalan kefahaman tersebut. Bagi petikan kefahaman, kami selalu galakkan mereka untuk gariskan apakah idea utama atau kalau mereka boleh tuliskan di tepi membuat anotasi perenggan ini tentang apa, siapakah watak-watak tubuh apa, hanya di tepi catatan-catatan yang ringkas untuk membantu mereka lebih memahami petikan yang telah dibaca. Ini merupakan contoh-contoh soalan kefahaman. Jadi, untuk menjawab soalan kefahaman, murid perlu baca soalan dengan teliti dan faham apa yang ditanya dalam soalan itu. Kami selalu ingatkan murid, jangan ambil semua fakta yang ada dalam perenggan tersebut dan masukkan dalam jawapan. Kerana seperti contoh, kalau soalan menanyakan mengapakah Azim berteduh di stesen bas, mereka hanya perlu berikan sebab saja Azim berteduh dan bukan berikan semua maklumat yang ada dalam petikan itu. Jadi kami selalu ingatkan murid, bila menjawab soalan kefahaman, fahamkan betul-betul apakah kehendak soalan. Jadi bagus juga untuk mereka serlahkan atau bulatkan kata tanya dalam setiap soalan supaya ini dapat membantu mereka fokus dan mencari jawapan yang tepat. Baiklah, seterusnya saya akan beralih ke komponen lisan. Markah keseluruhan untuk lisan ialah 30 markah dan terdapat 3 bahagian iaitu bacaan 10 markah, penerangan berdasarkan gambar 10 markah dan kemudian perbualan berkaitan dengan gambar 10 markah.
Bagi bacaan, murid akan diberikan satu petikan dan mereka perlu membaca petikan itu dengan menggunakan sebutan baku yang tepat. Mereka perlu dapat membaca seluruh petikan dengan lancar dan menggunakan intonasi yang sesuai. Jadi di rumah mungkin anda dapat menyuruh anak anda berlatih membaca secara lantang. Jangan baca dengan perlahan, baca dengan lantang supaya anda dapat dengar semula bacaan mereka dan dapat tolong betulkan kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Setelah itu, bagi komponen penerangan berdasarkan gambar, murid akan diberikan sekeping gambar dan dalam gambar tersebut terdapat beberapa aktiviti. Mereka perlu menerangkan aktiviti yang dilihat dan perlu memberikan pendapat mereka tentang aktiviti tersebut. Jadi sebagai contoh, jika ia merupakan satu perbuatan yang betul, mereka perlu menerangkan mengapa ia betul, dan jika ia merupakan perbuatan yang salah, mengapa ia salah. Seterusnya, guru akan beralih pula ke bahagian perbualan berkaitan dengan gambar, yang ini juga tadi saya katakan 10 markah, di mana guru akan mengajak murid berbual tentang topik yang berkaitan dengan gambar. Jika gambarnya tentang sekolah, jadi mungkin topik perbualannya berkaitan dengan ceritakan pengalaman kamu pada waktu rehat bersama rakan kamu. Baiklah, jadi ini merupakan contoh gambar untuk peperiksaan lisan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, murid perlu menerangkan aktiviti yang dilihat dalam gambar ini dan perlu memberikan pendapat tentang aktiviti-aktiviti tersebut. Di dalam kelas, anak anda akan diajar strategi dan teknik bagaimana hendak menerangkan gambar ini, dan semua penerangan ini juga ada di dalam buku panduan yang telah diberikan. Jadi ibu bapa juga bolehlah merujuk ke buku panduan tersebut dan kemudian boleh sama-sama membantu anak anda semasa dia sedang buat persiapan untuk peperiksaan lisan. Bagi kertas SA2 untuk darjah 4, kami akan masukkan soalan-soalan asas bagi komponen kertas bahasa, bagi kefahaman mendengar dan juga lisan, dan di sini anda akan dapat lihat bilangan item yang merupakan soalan asas bagi setiap komponen yang ada di sini. Tadi saya ada menyebut tentang soalan-soalan asas, dan apakah yang kami jadikan sebagai panduan semasa menyiapkan soalan asas ialah soalan asas ini dia menguji isi pembelajaran dari darjah 1 hingga darjah 4, dan bentuk soalannya merupakan soalan-soalan yang lebih mudah dan langsung. Maknanya murid lihat saja sepatutnya ia mudah untuk mereka jawab, untuk mereka pilih jawapan yang sesuai. Dan untuk kefahaman pula, jika ia merupakan soalan asas, maknanya mereka baca, mereka langsung boleh nampak, oh ini adalah jawapannya, dan mereka boleh masukkan untuk menjawab soalan kefahaman tersebut. Seterusnya, saya akan menyentuh sedikit tentang polisi bahasa ibunda Kementerian Pendidikan. Kalau kita lihat, tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam pembelajaran, dan setiap murid mungkin masuk dengan tahap penggunaan bahasa yang berbeza-beza di rumah, dengan latar belakang dan motivasi yang juga berbeza. Disebabkan itu, Kementerian Pendidikan telah menggunakan pendekatan yang lebih sesuai mengikut tahap pembelajaran seorang pelajar dalam bahasa ibunda. Jadi kalau kita lihat untuk bahasa Melayu pada darjah 5, ini merupakan subjek yang ditawarkan. Kita ada peringkat lanjutan, peringkat standard dan peringkat asas. Dan ini akan ditawarkan kepada anak anda berdasarkan keputusan peperiksaan bahasa Melayunya pada hujung tahun ini. Setelah anak anda menduduki peperiksaan SA2 pada hujung tahun ini dan dia telah pun mendapat markah bagi peperiksaannya, pelajar yang lebih menyerlah dalam bahasa ibunda akan ditawarkan untuk mengambil bahasa ibunda lanjutan ataupun higher mother tongue semasa di darjah 5. Dan pelajar yang kami rasa lemah dalam bahasa ibunda pula akan ditawarkan untuk mengambil program asas di darjah 5 nanti. Baiklah, seterusnya saya hendak menerangkan sedikit tentang objektif untuk kelas Bahasa Melayu Lanjutan. Sebenarnya Bahasa Melayu Lanjutan ini diadakan untuk menggalakkan murid-murid yang memang mempunyai kebolehan dan memang minat dalam Bahasa Melayu untuk terus mendalami subjek Bahasa Melayu Lanjutan semasa mereka di darjah 5 dan darjah 6 nanti. Seterusnya, ini merupakan beberapa kriteria yang telah ditetapkan yang perlu dipenuhi oleh murid tersebut sebelum kami menawarkan dia untuk mengambil Bahasa Melayu Lanjutan. Pertama sekali, markah Bahasa Melayu untuk peperiksaan SA2 perlulah melebihi 85 markah. Kami juga melihat kekuatan murid dalam menulis karangan.
Kami mengambil kira dan melihat juga penilaian dalam tugasan harian tentang sikapnya semasa dia buat kerja-kerja seharian dia, adakah memang dia minat dalam bahasa Melayu, dan kami juga melihat keputusan penilaian penggal mereka iaitu weighted assessment, dan kami juga akan menanyakan guru bahasa Melayu anak anda jika anak anda dirasakan sesuai untuk mengambil bahasa Melayu lanjutan. Bagi kelas Bahasa Melayu Lanjutan, ia diadakan di luar masa kurikulum. Jadi jika anak anda mengambil Bahasa Melayu Lanjutan di darjah 5, dia perlu menghadiri 2 masa tambahan di luar masa kurikulum. Maknanya ada satu hari itu di mana dia perlu pulang liwat kerana akan ada kelas Bahasa Melayu Lanjutan. Semasa peperiksaan sekolah dan juga peperiksaan PSLE, murid yang mengambil Bahasa Melayu Lanjutan akan menduduki 2 kertas. Satu kertas Bahasa Melayu Standard dan seterusnya kertas Bahasa Melayu Lanjutan. Untuk peperiksaan Bahasa Melayu Lanjutan, murid hanya akan diuji dalam 2 aspek. Pertama, kertas bahasa dan kefahaman 60 markah dan kedua, kertas karangan 40 markah. Disebabkan ini, salah satu kriteria yang kami tetapkan semasa murid berada di darjah 4 adalah kami melihat kemahiran murid dalam menulis karangan. Kerana kalau kita lihat untuk Bahasa Melayu Lanjutan, murid tidak akan menduduki peperiksaan lisan. Jadi mereka tidak boleh menggunakan markah lisan ataupun markah kefahaman mendengar untuk membantu mereka. Kami perlu murid yang memang benar-benar menunjukkan keupayaan dan kebolehan dalam bahasa Melayu untuk mengambil Bahasa Melayu Lanjutan. Kerana kalau tidak, murid itu akan mengalami kesukaran untuk memahami dan untuk membuat kertas Bahasa Melayu Lanjutan. Untuk mengambil Bahasa Melayu Lanjutan pada darjah 5, seorang pelajar itu mesti mempunyai kebolehan dan minat dalam bahasa Melayu. Ini adalah kerana lebih banyak masa dan usaha diperlukan bagi pelajar tersebut mengambil subjek tambahan iaitu Bahasa Melayu Lanjutan di darjah 5. Jadi kami berharap ibu bapa akan membuat pertimbangan yang bijak dan memikirkan pemilihan dengan teliti pada hujung tahun ini. Kerana jika anak anda tidak mahu meneruskan program Bahasa Melayu Lanjutan, maknanya dia hanya ambil pada darjah 5, kemudian darjah 6 dia tak nak, ini akan tertakluk pada kebenaran pengetua. Untuk kursus Bahasa Melayu Asas pula, ia akan menguji kemahiran pelajar dalam 3 komponen iaitu lisan 55 markah, kefahaman mendengar 30 markah dan kefahaman membaca ataupun kertas bahasanya iaitu 15 markah. Seterusnya, untuk murid-murid yang mengambil Bahasa Melayu Standard pada darjah 5 dan darjah 6, ini merupakan taburan komponen-komponen yang akan diduduki olehnya dalam Bahasa Melayu. Iaitu pertama, kalau kita lihat kertas bahasa, markahnya semasa di darjah 5 dan 6 ialah 90 markah, kefahaman mendengar 20 markah, lisan juga telah meningkat ke 50 markah dan kertas karangan menjadi 40 markah. Untuk membantu anak anda dalam pembelajaran bahasa Melayu, kami rasakan ibu bapa juga memainkan peranan yang amat penting bagi membantu anak anda meningkatkan penguasaan bahasa Melayunya. Jadi, ibu bapa sebenarnya menjadi perangsang untuk anak-anak di rumah dan kami harap anda dapat membantu dengan menanamkan sikap positif terhadap bahasa Melayu dalam diri anak anda dan juga di rumah berbual dengan anak anda menggunakan bahasa Melayu. Saya tahu di rumah sekarang ramai yang lebih suka berbahasa Inggeris ataupun kalau kita berbual kadang-kadang kita campur adukkan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Namun untuk membantu anak anda lebih berkeyakinan dan lebih tahu menggunakan bahasa Melayu, dia juga perlu berlatih menggunakan bahasa Melayu di rumah dan bukan hanya menggunakan di kelas sahaja. Kerana waktu kami di kelas agak terhad setiap hari. Jadi dengan lebih kerap menggunakan bahasa Melayu, ia akan dapat membantu meningkatkan keyakinan dan keupayaan penggunaan bahasa Melayunya. Semasa anda bertutur dengan anak anda dalam bahasa Melayu di rumah, jika dia dapat menggunakan bahasa Melayu dengan baik, berikan dia galakan agar dia rasa lebih terangsang dan dia rasa, okey, saya mahu cuba lagi. Jika ada yang kesilapan yang telah dia buat, tidak mengapa, belajar dari kesilapan tersebut supaya dia tidak rasa takut untuk menggunakan bahasa Melayu. Selain dari itu, anda juga boleh menikmati masa bersama dengan anak anda dengan mempelajari bahasa Melayu melalui pelbagai cara. Tadi kalau saya kata tentang perbualan harian, anda juga boleh jalankan permainan ataupun mengambil bahagian dalam aktiviti bahasa dan budaya Melayu. Ini semua akan menarik minat anak anda lebih mendalam lagi dalam mempelajari bahasa Melayu.
Bagi membantu anak anda dalam pembelajaran bahasa Melayu di rumah, anda boleh galakkan dia untuk menggunakan buku teks bahasa Melayu dengan sebaik mungkin. Dalam buku teks tersebut, kalau kita lihat, terdapat gambar-gambar, terdapat petikan juga. Jadi gambar-gambar itu boleh digunakan untuk mengulang kaji kosakata. Suruh dia senaraikan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan gambar itu. Dia juga boleh senaraikan perasaan, maknanya dalam gambar itu kalau ada aktiviti, senaraikan perasaan tentang aktiviti yang dilihat dalam gambar tersebut. Ini akan dapat membantu untuk meningkatkan keyakinan dan keupayaannya dalam menerangkan gambar dan memberikan pendapat menggunakan bahasa Melayu. Petikan teks yang ada di dalam buku teks boleh digunakan sebagai latihan untuk dia buat bagi peperiksaan lisan. Jadi tak perlulah mencari petikan di luar, boleh saja gunakan apa-apa petikan yang ada dalam buku teks dan suruh dia baca dengan kuat petikan tersebut. Selain dari menggunakan buku teks, kami juga galakkan agar ibu bapa memberikan pendedahan kepada bahasa Melayu di rumah melalui rancangan-rancangan yang ada di stesen Radio Melayu. Jadi jika anda mengantar anak anda ke sekolah, mungkin kalau ada kesempatan, dengarlah stesen Radio Melayu supaya dia dapat dengar lagu-lagu Melayu, dia dapat diberikan pendedahan kepada bagaimana bahasa Melayu itu digunakan dalam perbualan seharian. Jadi bila dia datang ke sekolah, ia bukanlah sesuatu yang asing kerana dia sudah biasa dengar penggunaan bahasa Melayu di luar sekolah juga. Selain mendengar radio, kami juga galakkan agar anda menonton drama atau filem Melayu yang sesuai yang dapat ditonton bersama-sama dengan anak anda. Semasa menonton cerita tersebut, mungkin boleh minta dia berikan pendapat tentang bahagian yang dia suka dalam cerita itu, apakah perasaan dia setelah menonton cerita tersebut, ataupun mungkin apakah pengajaran yang dia pelajari setelah menonton cerita itu. Ini semua bertujuan untuk menggalakkan murid agar bertutur dalam bahasa Melayu dengan lebih kerap. Hanya dengan bertutur, hanya dengan menggunakan bahasa Melayu, murid tersebut akan dapat meningkatkan keupayaannya dalam penggunaan bahasa ini. Akhir sekali, kami juga harap anda dapat memupuk tabiat membaca di dalam diri anak anda. Murid-murid kita suka membaca buku Inggeris, ramai yang membawa buku Inggeris yang tebal-tebal untuk membaca. Tapi kadang-kadang bila kita lihat buku bahasa Melayunya, ada yang buku itu diulang-ulang sampai hujung tahun. Jadi galakkan anak anda untuk membaca buku Melayu juga, dan jika dia ke perpustakaan, sama ada perpustakaan nasional di luar, suruh dia pinjam kedua-duanya sekali. Makna pinjam buku Inggeris dan juga pinjam buku Melayu juga. Jika di rumah tidak ada buku Melayu, tidak mengapa, anda boleh galakkan dia untuk ke perpustakaan sekolah kerana di perpustakaan sekolah juga terdapat banyak buku Melayu. Jadi suruh dia pinjam agar dia jadi terbiasa untuk membaca buku cerita bahasa Melayu. Di sini saya kongsikan beberapa laman web yang menggalakkan penggunaan bahasa dan budaya Melayu. Jadi anda bolehlah ke laman MLLPC untuk mengetahui lebih lanjut tentang aktiviti-aktiviti yang menggalakkan penggunaan Melayu, dan juga terdapat beberapa permainan interaktif yang boleh dimainkan oleh anak anda. Selain itu, saya juga sertakan laman web Pustakaan Kebangsaan. Anda boleh masuk dan melihat buku-buku bacaan elektronik yang boleh dipinjam dari sini. Dan akhir sekali, yang ketiga, iaitu ini adalah kamus dalam talian. Saya amat galakkan anda untuk menggunakan laman ini di rumah jika tidak ada kamus. Jadi semasa anak anda sedang membuat karangan atau sedang mengulang kaji untuk bahasa Melayu, dan jika terdapat perkataan yang dia tidak faham maknanya, dia boleh pergi ke laman DBP ini, di mana dia boleh typekan perkataan yang dia tidak faham dan kemudian dia boleh mencari makna perkataan tersebut. Saya sudah pun sampai ke penghujung taklimat saya. Sekiranya ibu bapa ada sebarang pertanyaan, bolehlah berbalik pada guru bahasa Melayu anak anda atau boleh berbalik pada saya. Terima kasih.